Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita pada kali ini menerusi pesan da'i dengan tajuk Wanita Muslimah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam takwim hijrah. Bulan yang di dalamnya diwajibkan untuk ketani berpuasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jelas dalam firman Allah tadi itu memerintahkan petani untuk berpuasa. Selain berpuasa di bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam disebabkan keistimewaannya yang sangat banyak. Bulan di mana petani semua berlumba-lumba untuk membuat kebajikan. Sebab apa? Pahala ketaatan dan kebaikan yang petani lakukan pada bulan Ramadan ini diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Contohnya, petani bersahur, melambat-lambatkan sahur, dapat pahala. Petani berpuasa, petani dapat pahala. Petani indah melambat-lambatkan berbuka puasa, petani dapat pahala. Petani sembahyang berjemaah, petani dapat pahala. Petani bertarawih, petani dapat pahala. Petani bertadarus Al-Quran, petani dapat pahala. Jadi banyak pahala-pahala ekstra yang boleh kita dapat semasa bulan Ramadan ini. Dan yang spesialnya lagi, terdapatnya satu malam di antara 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ini yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Jadi apabila kita sebut mengenai dengan wanita muslimah ini, hampir semua wanita muslimah ini pernah mengalami haid. Dan puasa ini adalah antara perkara yang diharamkan ke atas wanita yang sedang haid. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Alaysa iza hadat lam tusilli walam tasum. Alaysa iza hadat lam tusilli walam tasum. Maksudnya, tidakkah seorang wanita itu apabila dia datang haid, dia tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa? Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan para ulama juga telah bersepakat bahawa wanita yang dalam keadaan haid ini diharamkan bagi mereka untuk berpuasa dan wajib ke atas mereka untuk menggantikan semula puasa mereka itu apabila mereka sudah suci. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia, yakni Aisyah, berkata mengenai haid, Kunna nu'maru biqada'is sawm wa la nu'maru biqada'is salah. Sesungguhnya kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sembahyang. Hadis riwayat Muslim. Jelas daripada hadis itu tadi memerintahkan bahawa apabila ketani haid, ketani indah boleh berpuasa. Dan ketani diperintahkan untuk mengganti semula puasa ketani itu apabila ketani suci nanti. Dan berbeza dengan sembahyang. Apabila ketani tidak dapat menunaikan sembahyang kerana haid, jadi ketani tidak perlu mengqada sembahyang yang ketani tinggalkan kerana haid itu tadi. Berbalik kepada wanita muslimah dan haid tadi, jadi setengah wanita akan merasa kurang bersemangatnya kerana haid ini menghalanginya untuk beribadah kepada Allah, terutamanya di bulan istimewa Ramadan ini. Kadang ada yang awal Ramadan itu sudah datang haid. Contoh, 1 Ramadan, 2 Ramadan, sudah datang haid. Orang lain semua sudah mula berpuasa,
ia belum lagi dapat mula berpuasa. Jadi rasa sedih. Dah dapat sama-sama berpuasa dengan orang lain, dah dapat berbayar. Ada juga pertengahan bulan puasa tu, berpuasa sudah ya, tiba-tiba ya datang haid. Dan kemudian apabila ia suci, ia akan menyambung puasanya, dia ada rasa kurang bersemangat. Dia syok sudah rasanya. Sebab ada sudah pecah puasanya. Ada yang ia dapat berpuasa, dia dapat full puasanya. Kemudian ada juga lagi pada 10 malam terakhir itu datang dia haid. Masa itu lagi sedih rasanya waktu itu. Tapi adakah artinya apabila wanita ni didatangi haid pada bulan puasa, adakah diorang ini tidak dapat melakukan sama sekali segala ibadah? Tidak bolehkah diorang ini akan dapat meraih pahala masa bulan Ramadan sedangkan diorang waktu itu haid? Jadi di sini saya akan kongsikan beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh wanita yang haid semasa bulan Ramadanannya. Yang mana diorang boleh dapat pahala juga walaupun diorang haid, diorang masih boleh dapat pahala semasa bulan Ramadan ini. Antaranya yang pertama, memperbanyakkan doa dan juga zikir. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Maksudnya, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi apabila doa adalah ibadah, kita diperbanyakkanlah berdoa. Doa adalah ibadah. Ibadahkan ini kerana Allah Ta'ala. Jadi kita ni berdoa pun kerana Allah Ta'ala. Dan dalam sebuah hadis yang lain lagi, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apakah patut aku berdoa?" Apa jawab Nabi? Nabi SAW bersabda, ucapkanlah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Macam contoh tadi kan, wanita haid pada malam 10 terakhir itu, pada malam 10 terakhir Ramadan itu haid dia. Sedih. Tidak apa. Perbanyakkan doa. Nabi sudah mengajar kita ni. Berdoa, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maksud doa ni, ya Allah, sesungguhnya kau maha pengampun dan kau sukakan pengampunan, maka ampunkanlah aku. Selain digalakkan untuk berdoa, kata Nijo digalakkan untuk memperbanyakkan zikir. Kerana zikir ini pun merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimah yang ringan diucapkan oleh lidah, berat timbangannya dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Iaitu kalimah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. 2 kalimah ni. Ringan saja kita ni ucapkan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Tapi timbangannya berat. Timbangan pahalanya berat. Dan ini adalah kalimah yang disukai oleh Allah. Antara zikir yang lain lagi, bertahmid. Macam mana kata ni bertahmid? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apa lagi? Hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bertahlil, la ilaha illallah. Beristighfar, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahal azim. Jadi zikir-zikir ni ia boleh diucapkan. Lisan pun boleh, dalam hati pun boleh. Jadi wanita haid tidak ada masalah untuk mengucapkan zikir ni. Itu yang pertama, memperbanyakkan doa dan juga zikir. Yang kedua, memperbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat? Salawat ini adalah bukti cinta manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga adalah sebab turunnya rahmat, pengampunan dan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Nabi ni, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali.
dan digugurkan 10 kesalahannya serta ditinggikan baginya 10 darjat, yakni di syurga kelak. Hadis riwayat An-Nasa'i. Diberitahu sudah di sini ya, ganjaran mengucapkan salawat ini. Kita ni berselawat sekali kepada Nabi, Allah akan berselawat kepada kita ni 10 kali. Belum cukup dengan itu, digugurkan lagi 10 kesalahan kita ni, dan kemudian ditinggikan darjat kita ni 10 darjat di syurga nanti. Apa contoh selawat? Contohnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kan mau yang pendek? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi yang pendek, yang simple. Boleh diucapkan. Boleh kita ni berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi simple saja. Memperbanyakkan salawat pun boleh mendatangkan pahala untuk kita ni. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah. Macam mana contoh sedekah ni? Contohnya, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurangan sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, apabila kita ni tahu ada jiran kita ni sedang berpuasa ataupun keluarga kita ni, sanak saudara sedang berpuasa, kita ni boleh memberi sedekah dalam bentuk makanan untuk ke dia berbuka puasa. Jadi kita ni pun akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Jadi ini apabila wanita haid atau yang dapat melakukan ibadah seperti orang yang sedang berpuasa, jadi dia boleh bersedekah dalam bentuk makanan untuk orang yang berpuasa itu nanti berbuka puasa, untuknya bersungkai. Jadi pahalanya pun ia akan dapat, pahala orang yang berpuasa itu pun ia dapat juga. Tidak berkurangan sedikit pun. Dan dalil yang menyuruh lagi kaum wanita ni untuk memperbanyakkan sedekah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar, kerana aku melihat kaum wanita lah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi diseru kaum wanita ni untuk kita ni bersedekah dan juga memperbanyakkan istighfar. Ni dua perkara ni boleh kita ni lakukan walaupun dalam keadaan haid. Dia jadi masalah. Firman Allah Subhanahu wa taala juga berkenaan dengan ganjaran setiap kebaikan yang dilakukan. Ini ada disebutkan dalam surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Shadaqallahul 'azim. Sesiapa yang membawa kebajikan, yakni pada hari kiamat, maka baginya, yakni pahala 10 kali ganda, yakni daripada amalnya. Surah Al-An'am ayat 160. Jadi nampak di sana ganjaran kebaikan yang kata dilakukan itu, siapa yang membawa kebajikan itu nanti pada hari kiamat nanti baginya pahala 10 kali ganda besar pahalanya itu. Kemudian yang keempat ialah menuntut ilmu ataupun mencari ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Imam Muslim ada menyebutkan hadis tentang keutamaan orang yang mencari ilmu ini. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan menuju syurga baginya. Hadis riwayat Muslim. Indah imbalan bagi orang yang menuntut ilmu ini. Macam mana contoh ketanikan menuntut ilmu ini? Contohnya membanyakkan membaca buku-buku ilmiah, buku-buku agama, kitab-kitab. Ini perbanyakkan membaca. Kemudian juga mengikuti kelas-kelas agama. Ada kelas agama, ikut, dengarkan.
dan juga melihat video-video ceramah agama. Misalnya boleh secara online di hujung jari saja. Tani lihat video ceramah mengenai dengan agama, dapat pahala. Boleh tani lakukan semasa katani haid pada bulan Ramadan. Dan terakhir, mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid dan ia membaca Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah dulunya pernah meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah ketika Aisyah masa itu sedang haid. Dan apa yang Rasulullah buat? Rasulullah masanya meletakkan kepalanya di pangkuan atau melimpang atau Rasulullah membaca Al-Quran. Jadi jelas daripada hadis itu menunjukkan bahawa mendengar bacaan Al-Quran semasa haid itu bukanlah suatu masalah. Malah ianya ni digalakkan sesuai dengan perbuatan Nabi semasa isterinya Aisyah sedang haid. Jadi kesimpulan yang dapat diambil di sini bahawa bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang semua orang berlumba-lumba untuk melakukan pelbagai jenis ibadah. Tapi bukan bermaksud bulan yang lain itu tidak perlu kita ni melakukan ibadah. Tidak. Cuma ganjaran pahala yang diberikan masa bulan Ramadan ini ia berlipat ganda. Sekalipun wanita itu didatangi haid yang menghalanginya untuk melakukan ibadah. Contohnya wanita haid ini dia dapat bersalat, dia dapat berpuasa, dia dapat membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi itu bukanlah merupakan satu tiket untuk ia tidak melakukan apa-apa ibadah sekalipun. Ia boleh kan? Boleh seperti yang dikongsikan tadi, boleh memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir, kemudian yang boleh memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan solawat dan sebagainya. Dan juga amalan-amalan tadi yang dikongsikan itu, ia bukannya khusus dilakukan semasa bulan Ramadan saja. Hari-hari biasa pun boleh. Memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan doa, boleh bila-bila masa saja. Ia indah terhalang oleh haid, indah terhalang. Ya, indah kan Islam itu sehingga kan wanita yang sedang uzur syar'i ini pun ia boleh meraih pahala, terutama bulan Ramadan ini. Jadinya jangan lepaskan peluang ini dan marilah kita ni sama-sama mengingatkan untuk sama-sama meraih redha Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Itu saja untuk perkongsian kali ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.